Okay, alright. Okay. Alright. Hey guys, kembali lagi kita dalam rancangan Biros TV. Masuk mulut pula. Sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Ingin saya tekankan di sini, saya nak beritahu korang semua, saya bukanlah sifu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar. Saya juga tidak menjalankan aktiviti pemasaran yang agresif untuk tarik orang. Okay guys, korang please jangan claim saya sebagai sifu. Tujuan saya muncul di dalam media sosial ni bukanlah untuk tunjuk siapa hebat, siapa tak hebat. Okay. Tujuan saya muncul di media sosial ni adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang bahawa pentingnya ilmu dalam dunia trading ni. Okay guys, pada minggu ini saya memang tak sempat nak live, and memang minggu ni saya henyak kat luar. Banyak kerja kat luar. So, how was your day guys? Sudah lama kita tak bertemu. Minggu ni saya tak ada nak cerita apa? Tak ada nak cerita deep sangat lah. Kita nak buat perbincangan tentang why, kenapa pergerakan US dollar tiba-tiba melemah, and kenapa tiba-tiba GU melonjak sampai 300 pips, kenapa EU melonjak sampai 300 pips, dan kita nak tengok apa ya tadi, kenapa mata wang safe haven seperti gold melonjak, kan? Apa reason dia? Kenapa pelabur ni tiba-tiba jadi apa? Takut pula dia orang pergi ke asset safe haven. Kita nak faham benda-benda tu. Okay guys. Kepada anda yang baru saja menonton, izinkan saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Faris, atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar. Okay guys, saya hanyalah rakyat marhaen yang biasa. Hanya ingin berkongsi tentang apa yang saya faham tentang dunia trading ni, apa yang saya faham tentang fundamental, dan apa yang saya faham tentang technical. Okay guys, bukanlah kita nak tunjuk siapa sifu, siapa yang power, siapa yang tak hebat. Okay guys, saya buat benda ni semua free je. Saya tak ada nak charge apa-apa pun. So melainkan orang tu yang datang menyerah diri kepada saya, ingin saya henyak dia, mungkin saya akan charge lah. Sebab saya, kalau orang minta saya henyak ni, saya nak result lah. Okay, so result matters lah. Okay, so sudah lama kita tak bertemu guys. How was your day? So hari ni kita nak bincang lah sikit. Kita nak tengok dekat apa yang jadi pada minggu ni. Kita nak borak-borak kosong lah. Okay, tak panjang kot. Okay, InsyaAllah. So kita teruskan dengan saya share screen dulu. Okay, so kita start dengan baca satu berita. Alamak, Hold on. Saya share satu screen dulu. Okay, kita baca satu berita, isu semasa. So ini adalah Jerome Powell. Dia adalah bertanggungjawab untuk bercakap tentang kenaikan kadar faedah, inflasi, apa benda semua lah. So dia di antara orang yang berkuasa dalam dunia, dalam pasaran kewangan ni. Okay, so kita baca sikit. Dia pengerusi Rizab Persekutuan Jerome Powell sebenarnya tadi mengulangi komitmen Bank Pusat menurunkan inflasi kerana ia satu utama
sistem kewangan global. Kata Powell dalam ucapan pengenalan persidangan mengenai peranan global mata wang, tekad yang daripada The Fed mandat kestabilan harga menjadi faktor menyumbang perhatian pengalihan inflasi. Kenyataan itu dibuat 2 hari selepas FOMC. So FOMC hari tu pun dia yang umumkan lah. Dia yang bercakap. So menaikkan kadar faedah. Oh, okay. So saya dah faham satu benda. So FOMC hari tu Jerome Powell mengatakan yang dia akan naikkan kadar faedah. That's why lah para pelabur dia orang takut lah. Dia orang takut, dia orang ambil asset safe haven. So dia orang beli asset safe haven. Sebab tu kita boleh nampak USD menguat. Okay. So itu sedikit tentang apa? Inflasi dan juga kadar faedah. Hari ni berapa bulan nak tengok. 17 Jun. Okay, ni paling latest lah ni. Ucapan Powell akan menggegarkan pasaran sekali lagi. Menjelang sesi New York adalah ucapan pengerusi Federal Reserve memberi impak kepada pergerakan US dollar. Kini kembali meningkat lebih tinggi kebanyakan wang utama. Kebangkitan ini seiring dengan peningkatan okay. Faham? Waktu Malaysia pada persidangan perdana peranan di Washington, pelabur akan meneliti terbaru bank pusat untuk menaikkan kadar faedah. Sementara itu, dagangan mata wang yen terus melemah di paras terendah 2 dekad. Mata wang pound pula masih mempertahankan sebahagian besar keuntungan. Okay, so guys, kita boleh tahu dekat sini ini adalah peluang untuk pound dengan euro meningkat. Okay, so kita nak tengok ke website Finviz. Nak tengok apa yang pelabur sedang buat sekarang. So mostly apa yang kita boleh lihat dekat skrin sekarang ni, banyak saham-saham yang sekarang setengah hijau lah. Hijau maknanya mereka apa? Mereka ambil lah. Macam ni, diorang beli lah saham ni, maknanya diorang tak takut, diorang tak gusar. So kita boleh tengok dekat dollar index. Dollar index membuat low baru. Kita boleh lihat dekat sini. Ini adalah low baru. Okay. Possibility ini adalah kenaikan untuk penurunan. Okay. Itu apa yang kita boleh ulas lah. Serba sedikit. Okay. Tengok ada tak berita-berita yang best-best sikit. Ni apa ni? USD jatuh, apa lagi naik gila lah emas. Kemerosotan dolar greenback dan hasil bond AS telah memberi peluang untuk dagangan emas mencatat peningkatan lebih tinggi dari paras terendah 1 bulannya. Spot emas diniagakan sedikit berubah pada 1844 per ounce. Susut sedikit daripada keuntungan semalam yang memacu logam kuning itu ke paras harga. Federal Reserve telah meningkatkan kadar faedah kepada 1.75 dalam mesyuarat polisi terbarunya dan turut menurunkan unjurannya terhadap pertumbuhan
Ekonomi AS yang memberi petanda mengenai risiko kemelesetan akan berlaku. Okay, so saya rasa goal akan pacak ni. uh, Tengok ada berita-berita yang goal akan pacak ni. Sekejap, clear dulu. InsyaAllah goal akan pacak. Tengok bentuk dia macam memacu ke atas lah. So kita kecilkan sikit time frame. Okay, ni dia bentuk lah. Sebab panggil apa, new height, correction, pullback, dan possibility dia akan go up. Tapi hari ni dah Jumaat kan, tengok lah macam mana. Dan minggu ni memang tak sempat saya nak buat, but it's okay. So saya pun malas nak cakap panjang sebab hari ni dah Jumaat kan. InsyaAllah kalau tak ada hala melintang, minggu depan kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah saya akan ulas lah serba sedikit tentang fundamental dan juga technical USD, Euro dan juga Pound. InsyaAllah saya akan ulas. So itu saja untuk dari saya, Muhammad Faris, untuk anda semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Jika umur kita panjang, kita akan bertemu lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.